Very Okey. simple. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya rasa majoriti hari ini kita berceritakan tentang pemantauan. Kita tahu isu beras ni merupakan perkara utama yang dibincangkan di sosial media dan sebagainya. Bila kita cerita tentang pemantauan, kita tahu bidang kuasa berbeza-beza macam Timbalan Menteri cakap. Tetapi asas je apabila pemantauan ini, kita lihat hari ini viral di sosial media, pemantauan oleh pihak rakyat. Apabila rakyat mengeluarkan tentang sorok beras, ada sampai rakyat pergi serang pemborong jumpa beras. Ini yang kita perlu ambil peduli. Kita tahu macam pihak menteri bagi tahu kita cukup pemantauan. Tetapi setakat mana pemantauan ini boleh menyelesaikan masalah sorok beras? Sebab hari ini kita nak ada satu tindakan tegas kepada kerajaan. Sebab hari ini rakyat tertekan dan rakyat mahukan jawapan yang lebih jelas, tidak mahu jawapan yang retorik daripada pihak kerajaan. Bagaimana kerajaan nak selesaikan isu pemantauan yang telah disalahgunakan oleh pemborong ni? Kerana kita tahu isu harga beras semuanya bidang kuasa berbagai kementerian dan sebagainya. Tetapi pemantauan di bawah Kementerian Perdagangan dan Kuasar Hidup ni merupakan tanggungjawab kementerian. Soalan saya, bagaimana nak ada penambahbaikan pemantauan ni tentang isu sorok beras dan sebagainya? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator. Ya betul, kita amat-amat mengalukan, saya tadi tengah separuh ayat saya, kita amat-amat mengalu-alukan cadangan menggunakan komuniti untuk memantau harga. Ya, dan kita pun sebenarnya apabila ada video yang viral, kita terus mengambil tindakan. Kita mengambil tindakan, kita buat siasatan. Ya, kita buat siasatan di atas aduan tersebut. Dan amat-amat dialukan kita peranan komuniti di dalam menjadi mata telinga kepada kementerian. Namun saya ingin mengingatkan di sini kepada ahli-ahli yang berhormat dan juga kepada semua di luar sana bahawa adalah lebih wajar sekiranya pengguna menyalurkan terus kepada aduan, saluran aduan yang ada disediakan oleh KPDN. Ya, kadang-kadang ianya diviralkan dan berserta dengan itu tohmahan, dakwaan, kerajaan tak buat kerja, ya, dakwaan yang mengatakan kerajaan tidur, penguatkuasa tak menjalankan tugas. Itu tidak produktif dan tidak membina, ya. Kita alu-alukan sumbangan dan input daripada pihak komuniti, tapi eloklah disalurkan. Seterusnya, ini apa yang KPDN buat, kita pick up juga, kita ambil juga aduan tu dan kita buat siasatan dan kita hubungilah kalau kita dapat hubungi orang-orang yang memulakan aduan tersebut, yang memulakan posting tersebut, kita hubungi juga mereka, kita dapatkan juga maklumat, tapi lebih produktif kalau disalurkan melalui saluran rasmi KPDN supaya kita boleh mengambil tindakan. Terima kasih Datuk Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya nak terus kepada Senator Datuk Arman, di mana Yang Berhormat berbahas berkenaan dengan barangan keperluan yang diseludup keluar. Ya. Saya ingin maklumkan bahawa kita dan juga berkenaan dengan jualan rahmah. Tapi jualan rahmah tadi saya dah jawab. Dan saya nak maklumkan bahawa jualan rahmah khusus untuk beras ini ialah beras import, ya. Dan kita akan teruskan melalui jualan rahmah kita juga di seluruh negara. Setakat ini telah diadakan 2,106 lokasi dan kehadiran seramai 3.41 juta pengunjung, ya. Kita alhamdulillah menerima sokongan ataupun sambutan yang begitu menggalakkan daripada orang ramai apabila kita menjalankan jualan rahmah. Berkenaan dengan ketirisan tadi, kita melakukan penguatkuasaan dan risikan juga. Kalau berkenaan dengan minyak masak, ada satu aspek, ya, Yang Berhormat Senator, yang saya nak kongsi di sini, yang mungkin ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli senator, Yang Berhormat Senator di sini mungkin tidak pernah mendapat makluman sebelum ini. Saya nak maklumkan bahawa kota minyak masak, ya, kota minyak masak paket bersubsidi yang dikeluarkan oleh kerajaan ialah 60,000 metrik tan. Jadi selalunya aduan yang kita terima ialah minyak-minyak masak ini
tidak terdapat di pasaran. Dan sehubungan dengan itu, wujud dakwaan bahawa ianya diselewengkan, ianya diseludup dan sebagainya. Tidak dinafikan ada sedikit aktiviti penyelewengan. Ya, saya ingat ada 100 kes lebih yang telah dibuka berkenaan dengan isu penyelewengan ataupun keterisan minyak masak ini. Akan tetapi, saya nak maklumkan juga bahawa 60,000 metrik tan ini, Yang Berhormat Senator, tidak mengambil kira peniaga mikro. Kalau saya nak kongsi, peniaga mikro ni ada 92,000 peniaga mikro yang menggunakan lebih kurang 15 paket sehari minyak masak. Jadi peniaga mikro ni maksudnya jual goreng pisang, jual karipap, jual kopok lekor, jual ayam gunting ni. Mereka sebenarnya kita tak kira dalam 60,000 metrik tan kota yang kita keluarkan pada awalnya. Jadi apabila kita tengok keperluan mereka itu lebih kurang 400 kilogram seorang sebulan, kita dapati bahawa ianya mengambil banyak daripada kota tadi, ya. Kalau kita kira 400 kilogram satu orang peniaga, ianya berjumlah lebih kurang 36,800 metrik tan. Jadi kita tidak mengambil tindakan ke atas mereka walaupun mereka tidak layak sebenarnya membeli minyak masak bersubsidi itu, kerana kita tahu mereka dalam keadaan susah, ya. Dan sebab itu kalau kita nak buat subsidi bersasar, kita akan masukkan kategori mereka ini sebagai layak menerima subsidi bersasar berkaitan dengan minyak masak. Saya juga nak maklumkan bahawa kalau kita tengok, bukan sahaja B40 yang susah pada hari ini dalam menangani kos sara hidup, golongan M40 juga, ya, kadang-kadang mencari juga minyak masak bersubsidi dalam paket itu. Jadi kalau kita kira jumlah mereka B40 dan sebahagian pada M40, kita dapati bahawa jumlah mereka ialah 5.8 juta keluarga. Dan setiap keluarga memerlukan dalam 4.8 kilogram ataupun sedikit kurang pada 5 kilogram sebulan. Yang Berhormat Senator, jumlahnya... Yang Mak Tuan-Tuan mencelah sekejap. Kalau bercerita tentang minyak masak bersubsidi 1 kilo ni, kalau rakyat Malaysia, saya rasa tiada masalah. Isu di sini ni, ketirisan berlaku kepada pendatang tanpa izin. Di mana apabila pendatang tanpa izin mengambil minyak masak subsidi rakyat ini mereka guna pakai. Ini yang menjadi masalah kekurangan minyak masak 1 kilo ni di pasaran. Jadi balik isu ketirisan ini. Dan kalau kata subsidi bersasar, saya dah mencadangkan cara mudah kerajaan nak bagi subsidi bersasar tentang minyak masak 1 kilo ataupun beras ni. Kita menggunakan aplikasi MySejahtera je. Kerana majoriti rakyat Malaysia dah pakai aplikasi MySejahtera, boleh diguna pakai untuk rakyat Malaysia B40 ke M40 yang layak mendapat subsidi bersasar ni menggunakan aplikasi MySejahtera. Tak perlulah kita nak cipta aplikasi baru sebab dah ada aplikasi ni. Kita kurangkan kos, kita gunakan aplikasi MySejahtera ni sama ada kita buat kupon elektronik untuk rakyat untuk permudahkan pembelian minyak masak 1 kilo ataupun beras subsidi. Ini pandangan saya. Terima kasih.